jalan tutorial awak bagilah. Okay. So awak ikut link yang akan dibagi nanti. But untuk UPS jangan cover sampai 3.1. So kita akan cuba habiskan lah 3.1 dalam masa minggu ni lah. Hari ni tinggal sikit lagi untuk looping, kemudian 3.1. Baik, so kita sambung. Okay, kita dah masuk dalam sikit looping minggu lepas. Kita dah masuk sikit looping, kemudian hari ni kita akan sambung lah. So kita refresh balik untuk looping ataupun repetition. Dia punya purpose dia untuk nak allow certain statement to be repeated. Okay. So bila kita ulang-ulang statement ni secara tak langsung boleh meringkaskan kita punya program code dan memudahkan kerja kita lah. Tak perlu kita nak tulis berulang kali. Okay. So ni standard form untuk repetition. Repetition ada dua jenis, iaitu counter control dan sentinel control. Okay. So counter control ataupun looping dengan kawalan pembilang, dan sentinel control ni looping dengan kawalan dia dari segi nilai sentinel. Sentinel value tu macam flag value. Okay. Ataupun dia punya stopping value dia. Alright. Ingat, so ada tiga kita kata komponen utama dalam setiap repetition, dalam setiap looping ada tiga komponen utama, itu mesti ada initialization, evaluation dan updating, ataupun kita sebut sebagai ICU. Okay. Initial value, evaluation tu condition lah. Condition, kemudian update. Okay. So ni general form untuk counter control repetition structure. Okay. Counter control, maksudnya dia ada pembilang. Okay. So contoh dalam contoh ni, pembilang kita adalah counter ni. So ini kita punya pembilang. Nampak So ini kita punya I, kemudian update, kemudian I, condition, kemudian update. Semuanya based on pembilang yang sama. Dalam kes ni nama dia counter. Okay. Baik. So kita pun nak tengok macam mana contoh kalau kita nak print Java 5 kali. So kalau sequence kita akan buat macam ni lah. Which is kalau sikit tak apa. Kalau banyak, buang karat, makan masa. Jangan tulis banyak kali. So kita pun gunakan looping. So dia lebih mudah macam tu jadi. Alright. Kemudian saya juga ada sebut minggu lepas, kita boleh modify kita punya ICU tu ikut keperluan lah. Kalau contoh dalam contoh ni, dia nak loop 5 kali. So kita boleh setkan kita punya I, update dan kita punya U ni. Kita boleh ubah suai mengikut keperluan. Dalam kes ni nak ulang 5 kali. So kita start dengan kosong, less or equal 5, counter plus 1. Kalau nak start dengan 1 pun boleh. Kalau start dengan 1, dia akan jadi less than equal 5. Okay. Begitulah, kalau nak start dengan nilai pun boleh. Tapi jangan susah lah, kita ambil yang mudah sahaja. Alright. So setiap komponen ICU ni penting. Sebab apa penting? Sebab dia memang ada peranan dia masing-masing lah. Pertama sekali initial value ataupun counter initialization. Kenapa initial value ni penting? So initial value ni penting sebab sebelum kita nak masuk dekat looping condition, nak check dia mesti ada nilai awal. Okay, contoh kalau kita tengok pseudocode ataupun flowchart ni. Okay, ni flowchart dia. So bila tengok flowchart ni, sebelum dia check dekat sini, dia mesti ada nilai awal untuk counter ni. So, dekat mana nak dapat nilai awal tu? Dari sinilah, daripada dia punya initial value. So, kalau tak ada benda ni, kita tak boleh check dekat condition dalam looping ni. So, bila tak boleh check, macam mana dia nak loop? Betul tak? So, nilai I ni penting lah, initial value ni. Okay. Dan biasanya I ni dia mesti sebelum kita punya looping lah. Sebelum nak masuk kat loop ni, dia mesti duduk di luar tu dulu. Ada value dulu. Okay. Kemudian condition ni kenapa dia penting? Sebab apa? Kalau tak ada condition ni, macam mana dia nak decide untuk loop ataupun tidak? Sebab tu condition ni penting. Okay.
Sebab dia yang tentukan sama ada kita nak loop ataupun tidak condition ni. Kalau condition tu syarat dia dipenuhi, maksudnya dia masih true, so dia akan execute ke bawah dan dia akan loop lah maksud dia. Tapi kalau condition dia jadi false, maksudnya dia punya output dia punya hasil dia kosong, dia akan pergi ikut haluan for, maksudnya dia akan stop output. Stop looping. Okay, baik. Kemudian yang terakhir, update. Update ni penting. Sebab apa penting? Sebab kalau tak ada sebarang perubahan pada kita punya pembilang, pada dalam kes ni counter ni, so kita punya nilai dia masih akan tetap sama. Dan disebabkan tu, kita punya loop ni tak akan habis. Sebab setiap kali dia ulang balik, setiap kali bila dia ulang balik ke atas, nilai counter sama. Dalam kini katalah kosong. Ini tak ada So, sampai ke sudah pun nilai dia kosong dan dia check lah 1000 kali pun masih lagi true. Dan dia akan loop sampai tak berhenti. So, itu penting dia. Update. Okay, so IC dan U ni memainkan peranan yang sangat penting. Mesti kena ada. Okay, dan kita boleh customize lah dia punya IC dan U tu ikut keperluan. Nak start dengan 2 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau start dengan 2, nak kurang daripada, so kalau 5 kali, maknanya less than or equal 7 lah. Betul tak? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Less than equal 6, sorry. Kalau less than 7, boleh juga tak ada equal. Okay? Baik. So, yang ni kita dah tengok iaitu. Kemudian, contoh soalan ni pun kita dah tengok. Nak repeat adding 10 number. Okay, saya pun dah beritahu kan, kita ada. Okay, kalau tengok dia punya flowchart ni. So, kalau nak kenal pasti dia punya apa pembilang kita. Okay, awak nak kenal pasti pembilang, pertama sekali tengok dekat condition. Apa yang disemak dekat situ. So, dalam kes ni dia check counter. So, kita tahu itulah benda yang kita nak tengok dia punya ICU dia. So, ini adalah kita punya U. Kemudian, ini adalah kita punya I. Dan mana update dia? Update mesti dalam loop body. So, ini adalah update dia. Okay. Alright. Kemudian, nilai total ni apa? So, total ni adalah total ni kita guna dalam kes ni macam cakap kemarin ni dia sebagai bekas. Bekas untuk apa? Bekas untuk kita nak tambah-tambahkan number nanti. Okay, dan dia juga kita kena bagi nilai awal kosong. Sebab apa nilai awal dia kosong? Sebab bila statement ni nanti total plus number, kita akan add up number. Okay. Baik, so apa yang looping ni buat, setiap kali loop dia akan input number, kemudian tambahkan number tu kepada total. So, sebenarnya dia update, counter plus 1, and then dia masuk balik dan loop lagi dan dia read number yang baru. So, kalau 10 kali kita buat looping ni, maknanya kita boleh tambah 10 number yang berbeza. Boleh faham tak? So mudahlah kan, tak perlulah kita kalau sequence kita kena buat macam mana. Kita kena create 10 variable. 61, 62, 63, 64 sampai 65, sampai 610. Jenuh. Nak pilih dia punya variable pun sampai 10. Kan? Okay. So ni flowchart dan pseudocode lah. Okay. So kalau tengok flowchart lebih senang nampak lah flow dia. Dia patah balik kat mana. Tapi kalau tengok pseudocode pun hanya boleh faham sebab kalau tengok pseudocode dekat sini, so kita tahu ini adalah kita punya, so sekarang apa dia? Kalau dekat sini dia pakai Y. Tengok ni. Y. So ini adalah kita punya I, ini C dan ini adalah kita punya U. So apa yang dia buat? Total ni adalah bekas untuk kita nak tambah. So, apa yang dia buat? While Y less than 10, input number. So, dia read number. So, dekat sini dia read number. Kemudian dia add up number kat sini. Okay. Kemudian dia update. And then, habis selepas statement ni, dia akan naik balik ke atas.
sampailah Y tu 10 dan 10. Bila Y tu 10, dia akan false, dan bila false, dia habis. Dia end repeat while. Sebenarnya awak tak payah repeat while. While saja pun dah okey dah dalam segi kod. Tak payah repeat while. While saja pun dah okey dah. Okay, boleh ikut tak? Boleh follow tak sampai sini? Untuk counter control Okay, saya bagi satu contoh. Katalah kita buat satu contoh Sekejap, saya klik satu dokumen kosong Okay, sekarang katalah okay, sekarang katalah kita nak buat satu looping. Kita nak buat satu, kita ambil pada soalan soalan tutorial lah. Kita nak paparkan, okay, kita nak sekejap Okay, katalah soalan dia, kita nak write a program to display odd number between 1 to 100. Okay, so write a program to display odd number between 1 to 100. Nak paparkan nombor ganjil daripada 1 hingga 100. Okay, boleh faham tak soalan dia? So output dia akan keluar 1, 3, 5 dan seterusnya lah. Boleh dengar tak? Tolong respon tak? Tak kisah seorang nak bercakap lagi? Boleh, sir. Alright. Okay. So, kita pun buatlah dia punya IPO. So, output dia adalah odd number. Input dia tak ada No input. Kenapa no input? Sebab kita tak perlukan nombor lain. Nombor julat dia dah diberi 1 hingga 100. Okay, so kita akan modify kita punya ICU based on kita punya range ni. Okay, proses. So, proses dia kita nak repeat. Tak repeat apa? Sabar. Cuba seorang. Amirul. Bukan nasi apa? Orang lain? Repeat apa? Cepat, proses. Pakai ni. Lambat lah tunggu awak. So, repeat. Ini je. So, repeat display odd number. Okay, kalau nak tambah sikit lagi, boleh. From 1 to 100. Baik, sekarang kita nak buat dia punya pseudocode Okay. So, start. Kemudian, kita tak ada input. So, tak payah read lah. Okay. So, ingat. Kita nak buat looping mesti ada ICU. So, dalam kes ni, dia adalah counter control. Kita tahu tak bilangan loop dia? Okay. Counter control ni, kita tahu bilangan loop. Maksudnya, bilangan loop tu kita boleh control. Kita boleh, kita boleh, kita tahu bilangan dia.
Tapi dalam kes ni berapa loop? Siapa boleh jawab saya? Ada berapa loop ni dalam kes ni? Dia ingat tak? Berapa loop? Dengar ke? Adakah 100 loop? Tak. Okey. Bilangan loop, memang contoh-contohnya kita boleh tahu bilangan loop. Contoh sebelumnya jadi kita kata kita nak loop 5 kali kan. Nak paparkan mesin tu 5 kali, maknanya kita tahu bilangan loop 5. Tapi dalam kes ni, kita tahu dia punya range dia. Maknanya kita boleh setkan kita punya bilangan loop supaya ikut range ni. Okay. So dekat sini, kita punya I, kita nak pakai nama apa? Tak apa, nak pakai nama counter pun boleh. Tapi dalam kes ni nak pakai nama number. Sebab kita nak paparkan number juga nanti. So start, kita boleh set number sebagai 1. So inilah kita punya I. Dia pembilang kita. Number ni akan jadi pembilang kita. Okay. Kemudian kita akan masuk loop. So while number lebih kecil daripada 100 ataupun awak nak less or equal pun boleh. Okay. Kemudian kita buat apa? Kita masuk loop body lah. Kita nak buat apa? Sekarang dalam kes ni kita cuma nak print balik sahaja. So kita akan print number. Dapat Okay, ada lagi tak nak dapat? Tak nak dah habis dah. So, dah habis. Kita dah ada I, dah ada C. So kita nak ada apa? U dia. So U kita sekarang lah, based on number jugalah. So kita kena ubah nilai number ni. Kita nak update dia jadi macam mana? Ingat? Tambah Sekarang ni, 2. kita kata kita yes, good. So kita bukan dah wajib plus 1. Dia tak wajib plus 1. Bergantunglah update ni. Terpulang pada kita lah. Kita boleh set dia. So dalam kes ni kita nak ubah dia. Kita plus 2. Sebab apa plus 2? Sebab kita nak kekalkan dia jadi nombor ganjil. Sebab kalau kita plus 1 jadi genap pula. Bila genap nanti kita kena buat selection pula. Nak check dia genap atau ganjil. Betul tak? So kita ambil dia plus 2. Maksudnya 1 tambah 2 jadi 3. 3 ganjil. 3 tambah 2 jadi 5. 5 pun ganjil. So kita dapat semua nombor ganjil. Betul tak? Jelas Okay. So habis. And while. And then. And ni pun habis. Okay. Dapat So kalau kita buat dia punya tracing table. Okay. Cara nak buat tracing table ni pun. Dia ada dia punya ni lah. Kita mula dengan kita punya I. So kat sini number. So ini kita punya I. Kemudian kita punya C. So dekat sini number. Lebih kecil dah sama dengan 100. Kemudian dari sini ke sini ni loop body. Dan last kali update. So loop body apa? Dalam dia satu jadi cuma print number. Dan last kali ni update. So update dia adalah number sama dengan number plus 2. Okay. So kita pun masuk loop yang pertama, nilai number kita adalah 1. Okay. So dia check sini true. Dan dia akan print 1. Kemudian dia update. 1 tambah 2 akan jadi 3. Masuk loop kedua. So nilai number sekarang adalah 3. Dia check. Masih lagi true. So dia print 3. Kemudian tambah 2. 5. Pergi loop berikutnya pula. So nilai dia sekarang adalah 5. True. So print pula 5. Jadi 7. Begitulah seterusnya. Sampailah number kita 99. Okay. Masih lagi true. Dan dia akan print 99. Kemudian tambah 2 jadi 101. Bila di sini dia turun untuk loop yang seterusnya. Bilangan loop dia akan jadi kurang lah. Mungkin loop ke-50 lah kat sini. So bila 101 dia dah jadi false. Bila false dia habis. So kita dapatlah semua output dia daripada nombor ganjil daripada 1 hingga 99. Dalam range 1 hingga 100. Okay. Boleh faham tak?
Boleh tak? Faham, sir. Okay, good. So, macam mana flowchart dia? So, flowchart dia. So, flowchart. Macam biasalah kat sini. So, mesti ada initial value. Ingat, initial value ni adalah kita assign value. So, assign value ni dia adalah proses. Okay, so dia pakai petak 4 segi. And then, condition kita pakai diamond juga. So, while number less than 100. Kemudian awak nak loop ke mana terpulang lah. Saya prefer through dia ke bawah sebab senang. Then, kita akan print. Kalau betul, kita akan print number. And then, update. So, number sama dengan number plus 2. And then, kita naik balik ke atas. Okay. So, bila salah, ni dia tak buat apa-apa dah. And then, terus dia akan stop. Okay. Boleh? So, inilah counter control. Maknanya, dalam kes ni, bukan kita tak kisah bilangan dia. Tapi dia punya counter dia, ada counter dia, kita control based on dia punya range dia. Daripada 1 hingga 100. Okay. Baik. So, sambung. So, selesai untuk counter control. Okay. So, next one, last one. Satu lagi type of repetition. Kita ada sentinel control. Okay, apa beza dia? Beza dia yang ni. Okay, dalam sentinel control, number of loop is not known. Maksud dia, bilangan loop ni kita tak tahu berapa dia nak loop. Okay. So, macam mana dia nak control bilangan loop ni? Dia akan control berdasarkan kita kata sentinel value atau flag value. Maksudnya dia ada satu nilai yang dia setkan, bila sampai ke nilai tu, dia akan berhenti. Okay. Alright. Kita sebut sebagai sentinel value ataupun flag value. So, dia kata the loop will stop when sentinel value is reached. Alright. So, sentinel value ni boleh jadi apa-apa value lah. Sama ada contoh, boleh pakai nilai 0, 1, 9, boleh pakai karakter dan sebagainya. Okay. Maksud dia, bila kita punya condition tu, bila kita check, dia sama dengan nilai flag value ni, ataupun nilai sentinel ni, maknanya dia akan jadi stop. Dia stop loop. Okay. Tengok contoh. Create a program to calculate total of marks entered by user until user key in -1. Okay, kalau contoh sebelum ni tadi, kita add up 10 mark kan. So, maknanya kita loop 10 kali, dapat 10 mark. Kita tahu bilangan loop dia 10. Dan kita tambah 10 markah. Tapi dalam kes ni, dia kata, dia tak habaq pun berapa mark. Tapi dia kata, sampailah user masuk -1. Maksud dia, kalau dia mark tu -1, automatik dia berhenti. Okay. Baik, so berapa banyak mark, terpulang, tak kisahlah. Selagi tak jumpa -1. Tu maksud dia. So, flag value dia adalah -1. So, kita pun buatlah dia punya ni. Sama juga, dia akan add up juga dia punya total. So, dia akan tambah semua mark. So, output dia 1 saja, total. Input dia mark. Okay, 1 juga variable dia, tapi dia akan ulang-ulang input ni. Okay. So, proses dia, repeat reading and adding mark until -1 is entered. So, tengok dia kata repeat reading. Sebab dalam setiap loop nanti, dia akan read mark. Kemudian apa yang dia buat, dia akan addkan mark tu. Tambahkan nilai mark. Dan dia punya condition untuk stop dia until 1 is entered. Kalau tadi kita kata for 10 times, kita tolak 10 kali. Ini condition dia. Tapi sekarang ni until 1. Selagi tak jumpa kosong. Tak jumpa nanti 1. Okay. So, dia punya pseudocode. Kalau awak tengok dalam Sentinel ni pun sebenarnya dia ada ICU dia. Cuma beza dia, okay. So, kalau tengok dia punya ni. Okay, total sama dengan kosong ni, yang ni kita punya bekas. Macam tadilah kita nak add up, kita ada bekas nak letak nilai. Okay. So, bekas total ni nilai awal dia kosong. Kemudian, kita input mark. Okay. So, dekat sini
So kita input mark. Allah, hilang pula. So kat sini kita input mark. So mark ni berapa nilai dia? Bergantung pada input lah. Kalau user masuk 10, 10, 100, 100. Dan yang ni lah akan jadi kita punya initial value. Okay, sebab apa? Sebab nilai ni yang akan diguna first time bila dia nak check looping ni. Okay, so itulah initial value untuk loop ni. Baik, so while mark not equal to -1. So ini condition dia lah. Dia dalam bentuk words ni. Ataupun kita boleh tulis while mark not equal to -1. Macam tu. Ataupun kalau dalam Java dia guna simbol ni. Tanda seru sama dengan, tak sama dengan. Macam tu lah. Okay. Tapi senang nak pakai ni lah simbol ni. Ataupun nak pakai ayat pun boleh. So selagi mark ni bukan -1. Maksudnya kalau bukan -1 dia true. -1, yes. Kalau bukan -1 dia true. Kalau -1 dia false. Okay. So not equal bukan equal tu. So sebab looping ni dia akan buat bila betul sahaja. Bila salah dia stop looping. So kalau betul dia buat apa? Dia akan total mark. Okay. Cuba tengok Kenapa dekat read dulu? Sebab sekarang ni untuk mark yang pertama ni first time dia akan ambil nilai initial ni. Nilai yang kita masuk awal tu. Dia katalah orang first time dia masuk 100. So, bila total plus mark, dia akan jadi 100. Betul tak? 100 tambah kosong, 100. Dapat Okay, so ini dia punya C tadi. Kemudian, selepas tu dia akan input balik mark. Okay, so inilah yang akan jadi kita punya update. Sebab kalau awak tengok sekarang ni, kita punya ICU sekarang semua adalah based on mark. Betul tak? Ingat ICU mesti benda yang sama. Based on benda yang sama. Tak boleh I variable lain, U variable lain, tak boleh. Okay. So, sekarang ni, input mark ini adalah update. Bila dia input mark yang baru, kata tadi dia masuk 100, sekarang dia masuk pula 50. So, dia akan loop balik ke atas dan, ke sini. So, dia akan loop balik ke atas. Selepas ni, dia akan loop balik ke sini. Dan dia akan check dengan nilai mark yang baru dekat sini. Okay. Oh, habis dah. So, kalau kita buat tracing table, so, kita punya I kita yang pertama adalah kat sini mark. Okay. Kemudian kita punya condition. So, condition dia adalah mark tak sama dengan -1. Kemudian apa yang dia buat dekat sini, dia akan dalam loop body. So, ini condition. Kemudian loop body. Okay, dia ada apa kat sini? Dia add up dulu. So, total sama dengan total plus mark. Dan lepas tu dia akan read balik mark. Okay, ni kita punya U last sekali. Okay, katalah mark yang masuk mula-mula kosong pada loop kosong pula 100. Dekat initial ni dia masuk 100. Kemudian dia check. Adakah dia bukan -1? Yes, true. Dia adalah 100. So, true. Bila true dia akan loop. Sekarang ni apa yang dia buat? So, 100 tambah kosong jadi nilai total sekarang akan jadi 100. Kemudian dia read mark yang baru. Update kita ni. So, katalah mark yang baru masuk sekarang 50. So, dia akan loop balik. Untuk loop kedua. Sekarang nilai mark adalah 50. Dia check. Yes, true. Kemudian, tambah. So, 50 tambah total yang lama 100. Akan jadi 100. RM50. Kena read pula mark yang baru. Katalah mark yang baru 100. False. Sebab dia adalah ni satu. Dia false. So, dia habis. Dia stop. So, dapatlah sekarang ni total up semuanya.
nilai akhir untuk total adalah hasil tambah bagi semua mark yang dia dah masukkan tu lah. So, saya tahu tak bilangan loop dia? Tak tahu bilangan loop dia adalah based on nilai mark ni. Selagi mark tu bukan relatif 1, selagi itulah dia akan sentiasa ulang, dia minta mark yang baru dan dia akan add up. Itu maksud looping sentinel control. Okay, dapat tanya tak? Boleh faham tak? Untuk sentinel control. Ada soalan nak tanya? Sir, Ya. yang dekat tracing table tu, yang kolom last sekali tu, 50 tu dia mark Ya. mana? Yang 50 dengan 100 50 ni kan, ini contoh, saya bagi nilai contoh. Okay, kita bayangkan bila kita run program ni, first time dia masuk 100. Okay, maknanya dekat statement input mark ni, dekat sini, dia masuk 100. Okay, so kita dapat nilai 100 ni. Okay, dia pun check, okay, total check, true, total dapat 100, total 17 mark. Kemudian, nampak tak statement ni? Dalam loop ni. So, sekarang dia akan input mark yang baru. So, bila dia input mark yang baru, maknanya, kalau user masuk nilai lain, tadi 100, sekarang masuk 50 pula. Saya bagi nilai 50. Itu maksud dia. Ini contoh lah, saya letak contoh lah. Nilai apa sebenarnya tu bergantung pada apa yang input masuk mark tu lah. Boleh faham tak? Boleh? Siapa yang tanya? Faham, sir. Okay, good. Faham. Okay, dia punya flowchart lebih kurang sama lah. Kita cuma ni sajalah. So, kalau flowchart dia, flowchart saya buat sini. So, kalau flowchart dia, start, kemudian, dia ada pertama declaration untuk bekas ni. So, kita buatlah declaration, assignment statement, kita pakai kotak segi 4 biasa. So, total sama dengan 0. Kemudian dia jumpa apa? Sekarang kalau ikut input mark, dia punya I. So dia adalah input. So input kita kena pakai kotak. Ni lah. Kotak segi ke kotak sengit ni. Kemudian dia akan masuk condition. So condition dia adalah selagi while mark tak sama dengan negatif 1. So kalau true dia buat apa? Okay, dia akan tambah dulu. So total sama dengan total plus mark. Kemudian dia buat apa? Dia akan update. Update dia adalah input. So dia akan read lagi mark. Ya, habis tu? Habislah. Then dia naik balik ke atas. Dan kalau habis, then dia akan stop. Sebelum stop ni, kita print dululah, takkan tak print, nak buat kira, betul tak? So, sebelum habis ni, dia akan print dulu, total, and then barulah stop. Okay. So, nampak tak apa beza antara Sentinel dengan counter control? So, beza dia adalah dekat sini. Dekat initial value ni dengan dekat update ni. Kalau counter control, initial dengan update ni dia adalah based on process. Initial tu kita assign. Contoh tadi kita assign number sama dengan 0. Kemudian dia punya update dia pun kita assign process. Number plus 1, number plus 2 ke apa-apa. Betul tak? Tapi dalam Sentinel, I dan U dia adalah based on input. Tahu tak? Dia pakai kotak sengit. Sebab dia bergantung pada input user. Okay. Boleh? Boleh faham tak? Boleh. Okay, good. Baik. Saya nak patah balik soalan tadi. Okay, soalan ni Okay.
So ini counter control, dia nak cari total of 10 numbers. So kita loop 10 kali, dia akan tambah 10 number ke mark 100 pula lah. And then dia dapat total dia. Sekarang macam mana kalau kita nak kira average? So kalau average, kalau macam case ni kita tahu bilangan dia 10. So kita bahagi balik dengan 10 saja, betul tak? So dekat sebelum dia print total ni, maknanya dekat luar ni kita ada satu proses. Saya tambah kat sini lah Saya select kat sini. So kita ada satu proses kat sini. So kita boleh buat average sama dengan total bahagi 10. So sebelum dia print ni, dekat sini lah elok. Maksudnya sebelum dia print total ni, dia kira dulu. And then dia boleh pakai print total dengan average. So dapat average juga. Macam boleh selepas habis loop, kita bahagi 10, dapatlah average dia. Betul? Boleh faham tak? Okay. Sekarang kalau sentinel, macam nak buat average? Okay, katalah soalan ni kita ubah. Dia nak cari total of mark entered by user and average. Macam nak buat? Kalau ikut contoh dalam tracing table ni, kita ada berapa mark? Kalau ikut ada 3 je kan? 10, 50 dengan 100, 150 dengan 100. So kalau ikut ni kita tahu lah kita bagi 3 balik. Tapi adakah setiap kali loop dia 3? Dia bergantung pada input. So saya nak buat macam mana? Siapa ada idea? Siapa tahu? Kakak? Siapa nak jumpa? Nak panggil kelas lain pula lah. Jasmine. Tak boleh dengar suara lagi. Jasmine Chong. So Jasmine macam mana agak-agak kalau kita nak tambah dekat sini nak cari average pula. Tapi dia sentinel control. Tak tahu bilangan dia. Dekat. Agak macam mana? Jasmine. Tak respon. Ingat tak? Lain? Orang lain? Janice. Janice pun tak respon. Orang lain? Siapa nak cuba? Cepat. Siapa nak cuba? Ada? Siapa nak cuba? Anis Suraya? Kau nak cuba? Lambat tu dengan awak. Okay. Ini yang tak best online ni. Saya cakap seorang-seorang. Okay. So, kata kalau kita nak cari average pula untuk soalan ni. Tambah. Maknanya kita kena tahu berapa kali dia loop. Betul tak? Sebab kalau ikut based on pseudocode ni saja, apa yang dia buat, dia cuma loop, dia tambahkan mark ni pada total, dia update, then dia ulang-ulang sampailah jumpa negative 1 mark tu. Tapi berapa bilangan loop dia tak kira. Betul tak? So, apa yang kita boleh buat, kita tambah je. So, saya buat kat sini So, start. Kemudian tadi kita ada, dia pakai nama total sama dengan 0. Kemudian saya tambah lagi satu variable, saya namakan sebagai count. Count sama dengan 0. Kenapa count? Sebab saya nak kira dia punya bilangan loop. Okay? Baik.
Okay, so kemudian dekat sini kita akan read balik. So read mark and then while mark tak sama dengan negatif 1, so apa yang kita buat, kita akan dalam loop ni dia akan total up. So total sama dengan total plus mark. Kemudian kita akan update, so read mark yang baru. Dan dalam ni juga kita boleh tambah bilangan count. So count sama dengan count plus 1. And then barulah habis and if. Dan selepas di luar ni, sebelum ni kita ni dulu. So average sama dengan total bahagi count. And then Bukan Read. NY lah, sir. oh sorry. Yes, and while. Good. Ada juga orang dengar. Ingatkan saya cakap seorang-seorang. So print total average. So stop. Okay, nampak tak? Sekarang ni kita tambah sikit. Saya ada satu lagi variable yang saya gunakan untuk bilang bilangan loop. Sebab dekat sini bila loop yang pertama yang ni akan jadi kosong tambah 1, betul tak? So count yang sekarang akan jadi 1. Bila dia naik pula untuk loop kedua, dalam bilangan mark apa lah ni? Boleh faham tak? Boleh ke? Boleh ke? Sabila boleh? Alright, good. Boleh faham So, itulah beza antara counter control dengan sentinel. Sentinel ni, kita tak tahu bilangan loop. So, dia punya looping ni dikawal oleh kita ada satu value lah, sentinel value. Okay, dan sentinel value ni dia ada juga IC dan U. Dia punya I dengan U dia tu adalah based on input. Dalam kes ni, yang ni adalah kita punya I. Yang ni kita punya U. So, yang ni kita punya C. Okay, jelas Ada buat tanya tak? Ada soalan? Cepat. Apa nak tanya? Kalau tak faham, tanya siap. Jangan himpun. Kenapa read mark 2 kali, sir? Tanya tu, maknanya tak faham lagi tu. Okey. Macam saya cakap tadi, bagus tanya. Read mark yang pertama ni, dia akan jadi initial value sebab ini sentinel control. Kalau counter control, kita memang set nilai awal dan nilai dia punya update, kita set ICU. Contoh tadi kita nak loop 5 kali. Kita set counter sama dengan 0. Counter less or equal 5. Counter plus 1. Betul tak? Maksudnya kita setkan dia supaya dia loop 5 kali. Kita tahu. Memang kita nak dia punya ICU tu macam tu. Tapi dalam sentinel, kita tak tahu bilangan loop dia. Cuma kita tahu dia berhenti bila nilai mark tu negatif 1. Okey. Sampai tu faham tak? Faham. Okey. Sekarang ni, read mark yang pertama ni, kita kena baca dia dulu sebab dia akan jadi initial value untuk dia check condition ni. Kalau kita tak read mark dekat sini, macam mana nak tahu nilai mark yang pertama nak check macam mana? Betul tak? Tak kisahlah apa value pun. Katakanlah first time user masuk nilai 100 contoh tadi. So, dia check adakah mark lebih tak sama dengan 1. Which is mark sekarang 100. So, yes, dia bukan nilai 1. So, baru dia akan loop. Kalau tak ada yang ni, dia tak boleh check lah. Okay, sekarang mark yang kedua ni, read mark yang kedua ni, kenapa kita read pula sekali lagi? Sebab kita nak ubah mark tu. Kita nak dia jadi nilai yang baru pula. Bila dia nak check sekali lagi,
Kalau tak ubah, tak ada benda ni, so mark tu kekal 100 sampai sudah yang kita baca kali pertama. Boleh faham tak? Boleh. Boleh Okay. sir. Alright, good. Kalau tak faham lagi, ni jumpa saya lagi. Bila-bila. Ataupun boleh kontak WhatsApp ke apa ke. Okay, yang lain boleh? Boleh. Boleh, sir. Boleh sir. Okay, good. So, penting untuk awak faham Sentinel Control ni. Ingat, dia sama juga. Dia ada ICU juga. Sebab student selalu, bila Sentinel ni, dia abaikan dia punya ICU dia. Ya, betul lah. Yang selalu dia lupa kat sini lah. Ni. Dekat update ni. Dia selalu tertinggal. Dekat sini. Dia tertinggal. Dia tak buat update dalam dia punya pseudocode. Dalam dia punya dalam dia punya flowchart. Tak ada update. So, bila tak ada update, dia jadi loop tak berhenti. Sebab nilai mark tu tak berubah. Okay, jelas Baik. So, selesai untuk 2.1. Looping apa semua dah. So, dia punya IPO, pseudocode flowchart. Kemudian nanti hari Khamis kita akan masuk 3.1 ni lah. So, UPS akan tanya sampai ni lah 3.1 ni Introduction to Java Object Oriented Programming. So, apa tu Object Oriented? Yang ni memang poin-poin ni yang awak kena hafal lah kan ni. Faham dan hafal. Ni yang terkata 30% nak kena hafal tu benda ni lah. Okay, dia punya ciri-ciri dia, dia punya ni apa semua. Nanti kita akan tengok hari Khamis. Okay. So, kalau tak ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita nak stop lah. Dapat asyik dah ni. Tak ada, sir. Okay, good. So, kita stop sampai sini. InsyaAllah kita jumpa hari Khamis. Setakat ni kuliah masih lagi online lah. Tak boleh face-to-face lagi. Yang boleh baru tutorial dengan amali. So, kalau dah boleh nanti, kita buat face-to-face lah. Senang sikit nak tengok awak faham tak faham. Tidak, saya cakap seorang-seorang. Okay. So, bersedialah untuk UPS 1 ni. Apa-apa tak faham, tanya Okay, sir. Okay, so terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jaga diri elok. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you sir. Nanti saya buat video di dalam classroom. Thank you sir. Thank you sir. Boleh tengok Thank yang ada you, sir. footage dia dalam Thank classroom you tu. sir. Baik sir. Okay. Thank you sir. Terima kasih, Thank you sir. sir. Sama. Thank you sir. Ya, sama-sama.